Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan apa jadi kalau UMNO Barisan Nasional menang. Kita boleh lihat di tepi ini yang mana jika mereka menang maka kita tahu Presiden UMNO akan menjadi Perdana Menteri. Dan kita tahu juga mereka-mereka seperti Datuk Seri Ahmad Mazlan juga sebelum-sebelum ini sudah pun menjadi menteri. Memang dia akan juga dilantik untuk menjadi menteri kerana kita tahu waktu itu mereka tidak lagi bergabung dengan parti mana-mana. Yang mana kita tahu hari ini Barisan Nasional diketuai oleh UMNO tidak bergabung dengan parti yang bernama Perikatan Nasional. Jadi kebanyakan menteri-menteri ataupun kementerian-kementerian ini akan mereka lantik orang-orang mereka seperti mungkin Ahmad Mazlan, seperti kita tahu Aziz Rahim, Datuk Seri Aziz Rahim. Yang paling kita risau jika orang seperti Jamal akan dilantik menjadi menteri ataupun menjadi timbalan menteri. Apa yang kita akan alami apabila kluster mahkamah yang sebahagiannya seperti Bung Mokhtar, seperti Tengku Adnan, mereka-mereka ini dilantik, maka negara kita ini akan menjadi bertambah parah lagi. Yang mana kita tahu negara kita ini akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kita tahu mereka ini mempunyai track record dengan isu penyelewengan, isu salah guna kuasa, isu-isu yang melibatkan duit rakyat. Jadi apa yang saya lihatkan di sini adalah untuk kita rakyat memilih dengan betul pemimpin kita. Kerana kita perlu pemimpin yang ada integriti untuk memimpin negara ini. Dan kita tahu jika betul Datuk Seri Zahid Hamidi hendak Ismail Sabri itu menjadi Perdana Menteri, kita lihat apa yang berlaku dalam UMNO hari ini. Semua rakyat di negara ini tahu bahawa yang dipecat itu adalah orang-orang yang menyebelahi ataupun yang kita lihat lebih kepada Datuk Seri Ismail Sabri apabila menjadi Perdana Menteri. Dan kita lihat mereka-mereka ini adalah boleh dikatakan orang kuat UMNO yang telah pun bersama dengan UMNO begitu lama dan akhirnya dipecat begitu saja kerana mereka ini adalah akan menyusahkan kepada kepimpinan apabila UMNO Barisan Nasional itu menang. Jadi kalau kita lihat itulah sebabnya Presiden UMNO cuba meletakkan calon-calon lain dan akhirnya hari ini kita lihat pertelagahan mereka. Jika betul mereka nak ketengahkan calon mereka, nak mengketengahkan calon mereka yang terbaik, kita lihat kenapa Jamal ni dia boleh ambil. Dan kita tahu juga bahawa ketua pemuda mereka pun bertelagah berkenaan dengan isu apabila diletakkan di kawasan lain yang mana ditolaknya orang lain dan akhirnya bertelagah lagi. Dan kita tahu di Perlis memang sudah pun menjadi satu isu besar. Begitu juga di Selangor apabila kita lihat pimpinan UMNO di Selangor yang mana saya lihat dalam video pun seolah-olah sangat terlalu kecewa. Jadi sebenarnya yang selama ini mereka ini konon-kononnya pejuang lama UMNO, konon-kononnya mereka berjuang untuk bangsa kononnya, akhirnya hari ini kita boleh lihat bahawa mereka sebenarnya berjuang untuk tembolok mereka sendiri. Kita boleh lihat kepimpinan UMNO hari ini begitu lama mereka. Contohnya Datuk Seri Syahidan Kasim, dia sanggup nak turunkan bendera, sanggup nak bertanding pakai parti lain. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya kebanyakan pimpinan UMNO selama ini menggunakan parti yang bernama UMNO itu kerana keuntungan kepada mereka sendiri. Jadi kepada rakyat ni, kita tidak perlu melihat ke arah permainan isu kaum yang dimainkan oleh pimpinan UMNO kerana dia tidak menguntungkan kita, tetapi menguntungkan mereka dan akan menjahanamkan negara kerana mereka ini mempunyai kes-kes yang besar, kes-kes yang kita tahu melibatkan berbilion-bilion. Kerosakan dalam negara ini, rakyat semua tahu bahawa disebabkan oleh kepimpinan yang mereka terlalu rakus, akhirnya mereka membolot segala kekayaan ini dan mereka punggah keluar negara. Pimpinan-pimpinan ini semua, mereka mencuri kekayaan yang ada dalam negara kita ini. Mereka tidak letak dalam negara ini. Yang paling mereka beli pun kalau kita nampak, mungkin mereka boleh belilah rumah 4-5 biji. Kerana mereka juga ada isteri 2-3 orang. Maka itu sebabnya mereka beli. Tetapi duit-duit mereka semua letak keluar negara. Apa impak dia? Impak dia adalah apabila yang kita rakyat rasa hari ini.
kejatuhan nilai ringgit, akhirnya berlaku inflasi, berlakunya juga ketidakpercayaan pelabur untuk nak melabur, yang dah melabur pun melarikan diri, maka kita rakyat semakin hari semakin terhimpit. Jika UMNO Barisan Nasional menang, saya percaya mereka tidak mempunyai idea untuk mereka nak mencari bagaimana kepercayaan pelabur itu masuk. Saya juga percaya bahawa UMNO Barisan Nasional akan laksanakan GST. Kenapa saya berkata seperti itu? Kerana kita mempunyai bekas Menteri Kewangan kita, iaitu Tengku Zafrul. Dia akan mengetahui kewangan sekali lagi, dan akhirnya dia akan pentingkan kepada bank. Dia tidak pentingkan kepada isu rakyat. Kalau kita lihat apa yang dia lakukan apabila OPR dinaikkan, yang susah adalah rakyat. Jadi saya lihat daripada sisi-sisi ini adalah sebahagian yang mana gambar yang saya lihat di tepi ini adalah yang begitu trending sekali di media sosial hari ini. Apabila mereka katakan ini adalah kategori kluster mahkamah, yang mana pada saya itulah kenyataannya yang kita rakyat perlu lihat. Adakah kita nak orang seperti Datuk Seri Jamal ini, yang mana pernah pecahkan botol arak di pejabat Exco, yang mana seorang yang pernah melarikan diri apabila pihak polis mencari, sampai ke Indonesia lari, akhirnya tertangkap kerana tengah gunting rambut. Adakah kita nak mengambil pemimpin seperti ini? Pemimpin yang konon-kononnya berjuang untuk partinya, tetapi apabila PS menang, akhirnya apabila nak ditangkap, dia melarikan diri. Tetapi dia berani troll orang. Waktu Najib berkuasa, Datuk Seri Jamal inilah yang begitu lantang sekali menyerang Pakatan Harapan Selangor, Pakatan Harapan, pemimpin Pakatan Harapan. Dan akhirnya kita tengok, dia kena saman lah, dan akhirnya macam-macam. Sebelum itu bukan main lagi. Inilah sikap kepimpinan yang ada dalam UMNO Barisan Nasional, yang kita rakyat perlu lihat bahawa kita perlu memberi satu sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim agar beliau boleh memimpin negara ini ke landasan yang betul. Dan kita harap mereka-mereka yang merompak harta negara, mereka-mereka yang selama ini menjadi pemimpin yang menipu apabila mereka memimpin, iaitu mencuri wang rakyat, kita boleh humban mereka ke dalam penjara. Kita dah ada bukti yang cukup jelas yang kita lihat hari ini apabila kita boleh menghumban Najib ke dalam penjara. Dan kita lihat bukan begitu mudah, kerana kita tahu undang-undang kita, kehakiman kita, peguam negara kita, semua sudah pun dikontrol oleh Najib waktu itu. Yang mana orang yang buat laporan polis, orang itu yang akan disiasat. Contohnya apabila orang membongkar kes-kes rasuah seperti Rafizi, maka Rafizi pula yang disiasat, Rafizi pula yang dipanggil. Inilah cara kepimpinan jika kita memberi mandat kepada UMNO Barisan Nasional, dan mereka akan terus menindas kita dengan mereka menakut-nakutkan kita dengan menghadkan apa yang sepatutnya rakyat ini, iaitu bebas, kebebasan untuk bersuara. Mereka akan tindas segala-galanya. Jadi sebelum kita terlambat, lebih baik kita jangan bagi mandat, kerana mandat ini terlalu panjang, iaitu 5 tahun. Saya juga melihat jika Pakatan Harapan tidak berjaya melakukan sesuatu yang terbaik untuk rakyat pada PRU ke-16, maka kita boleh tolak. Kerana 5 tahun kita perlu mencuba daya kepimpinan orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Begitu juga kepimpinan-kepimpinan yang lain yang ada di Pakatan Harapan, untuk mereka buktikan. Jadi kalau hari ini kita dok mengatakan PH anjing, PH tak betul, tidak tunaikan janji. Mereka ada 22 bulan, sedangkan UMNO ada 60 tahun tetapi tidak berjaya membawa ke arah yang sepatutnya kita nikmati. Jadi itu saja pencerahan saya yang saya boleh ulas berkenaan dengan isu ini. Dan saya harap dengan gambar yang di tepi ini, rakyat perlu tolak mereka semua ni, kerana kita perlukan kepimpinan yang ada integriti, yang mempunyai kecakapan, yang mempunyai ketulusan, yang tidak merompak wang negara. Sekian, terima kasih.